Selamat sejahtera kepada semua. Saya Kirtana Anak Perempuan Mengiampan. Nombor matrik ialah BA22110603. Hari ini saya akan membentangkan tentang makanan dan pakaian tradisi dalam masyarakat etnik Dusun Tahagas. Etnik Dusun Tahagas adalah salah satu kumpulan etnik daripada suku kaum Dusun yang terdapat di Sabah, Malaysia. Masyarakat ini terkenal dengan budaya dan tradisi yang kaya, yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuk makanan dan pakaian tradisional. Seterusnya, makanan tradisional Dusun Tahagas melibatkan penggunaan bahan-bahan semula jadi yang diperoleh dari hutan dan kebun. Mereka sering menggunakan tumbuhan liar, herba dan hasil pertanian tempatan dalam penyediaan makanan. Makanan utama mereka termasuk nasi yang dihidang bersama lauk seperti ikan, ayam dan sayur-sayuran. Contoh makanan tradisional termasuk hinawa, tuhau, pampangan dan sebagainya. Selain itu, pakaian tradisional Dusun Tahagas biasanya dibuat daripada kain kapas dan dihias dengan sulaman yang indah. Pakaian ini bukan sahaja mencerminkan keindahan seni dan kraf tangan mereka, tetapi juga melambangkan identiti dan warisan budaya mereka. Tuhau merupakan salah satu makanan tradisional suku kaum Dusun yang amat terkenal di Sabah. Nama makanan ini diambil daripada tumbuhan yang dipanggil tuhau, kerana bahan utama dalam makanan ini adalah batang tumbuhan tuhau. Tumbuhan tuhau mempunyai bau yang sangat kuat seperti bau serangga, dan tumbuhan ini hidup subur di kawasan hutan hujan terutamanya di Pulau Borneo. Makanan tuhau sebenarnya merupakan makanan berupa jeruk yang enak dimakan bersama nasi dan lauk pauk lain. Walau bagaimanapun, baunya yang seakan-akan serangga membuatkan ramai yang takut untuk mencuba makanan ini. Tetapi ramai juga yang akan ketagih makan makanan ini selepas mencobanya beberapa kali. Hinava atau hinata atau juga dikenali sebagai hinava ginapan merupakan makanan tradisional yang paling terkenal bagi kaum Dusun di Sabah. Hinava merupakan nama makanan ini bagi suku kaum Kadazan, manakala hinata pula bagi kaum Dusun. Bahan utamanya adalah isi ikan. Biasanya ia menggunakan ikan tenggiri dan ikan hiu yang dicampurkan bersama bahan-bahan lain seperti biji buah bambangan, cili merah, halia, bawang merah, limau kapas dan juga garam. Isi ikan juga boleh digantikan dengan makanan laut yang lain seperti soto dan juga udang. Hinava juga tidak dimasak tetapi dibersihkan dan juga dicampur dengan cuka ataupun perahan jus limau. Hinava selalunya dihidang semasa menyambut atau meraihkan majlis tertentu seperti sambutan pesta keamatan atau tanda keamatan, majlis perkahwinan, kenduri, pertunangan dan lain-lain lagi. Masyarakat kaum Kadazan Dusun juga biasanya menghidangkan hidangan ini pada hari-hari biasa untuk dijadikan makanan tambahan bagi membuka selera ketika makan. Boso juga dikenali sebagai jeruk ikan sungai atau tonsong. Ia juga sama seperti pekasan ikan, namun cara pembuatannya sangat berbeza. Menurut sejarah, boso terhasil kerana pada zaman dahulu tiada peti ais, kelengkapan yang canggih seperti hari ini. Jika hasil tangkapan ikan banyak, maka mereka akan memprosesnya membuat jeruk dengan bahan tambahan seperti garam dan panggi yang merupakan buah kepayang, di mana boso boleh tahan sehingga 6 bulan atau 1 tahun. Boso diproses menggunakan ikan sungai, namun hasil tangkapan sungai lain juga boleh digunakan seperti udang. Salam sejahtera, saya Melody Anak Perempuan 96 ingin membentangkan bahagian pakaian tradisional Dusun Tahagas. Zaman sekarang, pakaian tradisi kaum Dusun sebagai baju kaum pasangan diperbuat daripada kain baldu berwarna hitam yang ditata rias menggunakan pelbagai hiasan seperti manik-manik, bunga-bunga, butang berwarna rendah, keemasan, lampuci dan juga tenunan. Bahagian utama dalam baju tradisi Dusun ialah baju seluar dan stiga bagi lelaki dan bagi wanita pula blaus, sarung atau kunuk dan bentuk kepala. Hiasan dan gaya pemakaian pakaian tradisi berbeza mengikut daerah. Berikut adalah gambar Dusun Tahagas daripada Kota Madura. Seterusnya, pakaian tradisional Dusun Tahagas, tekstilnya diperbuat daripada kain asas iaitu fabrik komersial hitam, yang mana sutera atau baldu digunakan untuk upacara tertentu dan kain kapas iaitu teriko vernacular untuk pakaian seharian. Terdapat dua pakaian kaum wanita Dusun Tahagas. Yang pertama ialah sinawangga yang mempunyai blaus lengan pendek, leher berbentuk U.
Selain itu, sulaman berwarna suram iaitu merah, kuning dan krim di sepanjang lubang kepala, lengan, jahitan tepi dan pertengahan belakang. Yang kedua ialah sinom pokok yang mana mempunyai blaus lengan 3/4 tanpa sulaman dipakai di luar sinuanga seperti jaket. Kini diias dan dipakai sebagai blaus oleh orang tua. Yang seterusnya adalah kihongon yang merupakan blaus lengan panjang untuk wanita tua dan bobohizan semasa upacara. Sulaman sama seperti selinuangan. Yang terakhir ialah simis, iaitu blaus putih dari kain kapas kadangkala dengan kain tudung putih di leher. Tapi yang merupakan sarung panjang silinder, asalnya dari kain kapas hitam, kini dihiasi perhiasan keemasan dan jaluran perhiasan dari pinggang hingga ke bawah. Yang seterusnya ialah aksesori. Yang pertama ialah himpogot, yang merupakan tali pinggang dari duit perak, biasanya 3 dipakai. 1 di pinggang, 2 di atas dan di bawah tangkong. Tangkong pula merupakan tali pinggul dari 84 gelang tembaga berukir, diikat dengan tali rotan merah bagi wanita yang belum berkahwin atau hitam bagi wanita yang sudah berkahwin. Yang ketiga ialah titimbok yang merupakan pin rambut untuk menghias dan mengetatkan sanggul. Yang keempat ialah tiniing kokos gohong yang merupakan gelang tembaga atau perak. Kelima ialah hamai yang merupakan rantai leher. Keenam ialah simbong yang merupakan subang. Ketujuh ialah paun, yaitu kerongsang dari siling emas. Yang seterusnya ialah sigado bobohizan yang merupakan tenggolok dengan hiasan bulu burung merak atau turki, dihiasi rendah, sulaman, manik dan andabi do tandaa, bulu panjang ayam jantan. Yang terakhir ialah husop, yaitu kain berwarna-warni dipakai di bahu dan melintangi badan, biasanya 2 dipakai berselang-seling. Dalam usaha untuk mengekalkan tradisi makanan, terutamanya dari segi bahan tradisional yang digunakan oleh komuniti di Kiulu, responden telah mengambil beberapa langkah penting bagi memelihara makanan tradisional ini. Langkah pertama yang dinyatakan oleh responden ialah dengan memasak menu makanan tradisi. Langkah ini dilihat amat penting kerana komuniti atau sesebuah keluarga tersebut akan aktif memasak menu makanan tradisi yang menggunakan bahan-bahan tradisional. Ini membantu dalam memelihara warisan kulinari dan memastikan kesinambungan tradisi makanan. Langkah kedua yang dinyatakan oleh responden ialah dengan mengajar kepada anak-anak. Ianya penting untuk mengajar anak-anak mengenai kepentingan dan nilai tradisi makanan dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses memasak dan memberikan penekanan kepada bahan-bahan tradisional dapat membentuk kesedaran mereka terhadap warisan kulinari ini. Selain itu, cara pengekalan makanan tradisional etnik dusun ini juga boleh dibuat melalui membuat dokumentasi resepi makanan tradisional mengenai bahan makanan, kaedah penyediaan dan keunikan teknik memasak di media laman sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Yang kedua, menyediakan bengkel makanan yang bertemakan makanan tradisional yang mengkhususkan kepada golongan muda. Yang ketiga, mengambil peluang mempromosikan makanan tradisional melalui festival dan pasaran tempatan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan kerajaan dan NGO sebagai sokongan untuk usaha pemeliharaan dan promosi makanan tradisional ini. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, warisan budaya seperti pakaian perlu dipertahankan agar sentiasa relevan dan diingati oleh masyarakat Malaysia. Antara cara pengekalan pakaian warisan budaya ialah dengan melalui mempromosikannya dengan menganjurkan pelbagai pameran, pemakaian pakaian tradisional apabila menghadiri majlis ramai atau bukan rasmi seperti jamuan. Selain itu, mengadakan forum mengenai warisan budaya tempatan melalui pakaian tradisional, menyediakan poster dan juga menghasilkan dokumentasi dan sebagainya. Etnik Dusun Tegas di Sabah, Malaysia mempunyai warisan budaya yang kaya dalam makanan dan pakaian tradisional. Penggunaan bahan semula jadi dari hutan dan kebun dalam makanan serta kain kapas yang dihias dengan sulaman cantik dalam pakaian mencerminkan keindahan seni dan kraf serta melambangkan identiti budaya dan warisan mereka. Kebijaksanaan tempatan mereka dalam mengekalkan makanan dan pakaian tradisional bukan sahaja warisan budaya yang berharga tetapi juga memberi panduan untuk penjagaan sumber alam.
Pengurusan amalan tradisional ini membolehkan kita mempelajari kebijaksanaan dalam penggunaan sumber asli secara mapan dan menghargai nilai-nilai usaha masyarakat setempat. Oleh itu adalah penting untuk mengekalkan dan menghormati pengetahuan tradisional ini sebagai sebahagian daripada warisan budaya dan kearifan tempatan yang berharga.